sah sekolah kebangsaan rapat saja. Puan Nurhaliza binti Haji Abdul Jalil untuk menyampaikan ucapan majlis dengan segala hormat dan kebersilakan. Terima kasih kepada adik pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hajah Nur Zahida binti Zari, Guru-Guru Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nur Azlina binti Rauf, Ketua Panitia Agama Islam, Tuan Suad yang kerana sudi hadir, guru-guru serta anak-anak khatam Quran yang saya kasih sekian. Sebelum saya memulakan ucapan saya pada pagi ini, kami seluruh warga sekolah ingin mengucapkan ucapan takziah kepada Tuan atas kejadian gempa bumi yang melanda Turki. Saya tak pandai nak sebut dalam bahasa Turki, jadi saya cari Google Translate. Okuldaki hepimiz Türkiye yuran deprem işini size basarili diliyoruz. Faham maknanya betul dia kata. Sebenarnya ucapan takziah ya, kita sepatutnya merasa sedih atas kejadian gempa bumi yang berlaku di Turki, ya, dan sepatutnya kita sama-sama mendoakan agar saudara Islam kita di sana selamat. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurnia dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari kemudian. Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua guru, khususnya Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Agama Islam atas usaha melaksanakan program ini dengan cahayanya. Tahniah juga diucapkan kepada murid-murid yang telah berjaya mengkhatam Al-Quran bagi sesi 2022 dan 2023. Berjaya khatam Al-Quran bukan bermakna kita telah habis membaca Al-Quran dan tidak membaca atau tidak membuka Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup setiap Muslim. Ini adalah pedoman kita. Kita tak akan tersasar, tak akan tersesat, tak akan tergelincir jika Al-Quran adalah panduan hidup kita. Oleh itu, Al-Quran harus sentiasa dibaca, dipelajari, difahami maknanya dan dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk membezakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat daripada Rasulullah SAW yang merupakan perkara luar biasa dari Allah kepada Rasulullah yang tidak akan bisa ditandingi. Semua berada dalam Al-Quran. Kamu akan melangkah ke alam remaja yang penuh pancaroba, yang penuh ujian. Biasanya umur remaja kamu lebih kepada rakan sebaya, lebih kepada kawan-kawan, tidak lagi merujuk kepada orang yang lebih tua, contohnya ibu bapa, guru-guru. Jadi ingat anak-anak, pesan guru besar, jangan jadikan yang lain itu sebagai pedoman, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran ini di saat kita kesusahan, sebagaimana yang melanda di negara Turki, ya, di saat kita ada masalah, di saat kita berasa kita dah berputus asa, jangan pergi kepada mana-mana yang boleh menyesatkan kita. Buka Al-Quran, baca. Al-Quran akan menjadikan diri kita lebih tenang,
kita akan merasa lebih selamat. Buka, baca. Dan saya yakin anak-anak sekolah kebangsaan rapat setia ini akan sentiasa membaca Al-Quran. Sekarang kamu sedang mempelajari Al-Quran, jadi tak ada masalah. Hari-hari kamu akan membuka Al-Quran. Kita khawatir bila kamu besar nanti, kamu akan lupa kepada untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ini satu mukjizat yang besar. Melihatnya saja kita dah dapat pahala. Hanya melihat. Membuka, membaca, apatah lagi. Jangan ditinggalkan langsung. Tolong anak-anak, jangan tinggalkan langsung. Baca. Saya nak cerita sikit tentang menantu baru saya Menantu baru saya bukanlah asal ataupun dilahirkan sebagai seorang Muslim. Tapi alhamdulillah, beliau telah kembali ke agama fitrah. Di usia 24 tahun. Beliau mempelajari membaca Al-Quran. Bermula daripada Iqra. Bermula daripada Iqra. Alhamdulillah, sekarang dah selesai Iqra. Sebab menantu saya dia target bulan Ramadan ni dia dah mula membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab adanya keyakinan, adanya kemahuan untuk mengenal huruf-huruf Al-Quran. Menantu saya bagi tahu saya, kata, "Mama, bila belajar tu dia nak baca lagi. Itu adalah satu mukjizat Al-Quran. Kita rasa seronok nak baca. Sematkan dalam hati Dan apa yang anak-anak belajar di sekolah sekarang ini, hasil didikan guru, tidak lari daripada membaca, tidak lari daripada ajaran yang diterapkan dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, iaitu tahu membeza di antara benar dan salah. Dari kecil kamu dah tahu perkara-perkara yang tak boleh buat, yang mendatangkan dosa. Contoh, apa contohnya anak-anak? Ya, saya dengar tu. Apa dia? Mencuri. Ada yang buat? Kamu dah diajar dari kecil jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain. Kamu tahu tak perkara itu salah? Tahu ke tidak salah? Tahu salah kan? Perlu ke diulang-ulang? Tak perlu kan? Perkara apa yang baik? Perkara yang baik pula adalah sedekah. Betul? Ada murid walaupun peti sedekah subuh tu tidak diturunkan ke bawah, tapi murid-murid yang ni mereka naik ke atas, ke pejabat, dan tetap terus bersedekah. Cuba angkat tangan, siapa murid? Inilah dia Selalu, setiap hari buka pintu, bagi tahu, "Cikgu, saya nak bersedekah." Itu perkara yang baik. Ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan hukuman, perkara yang dilarang, dan perkara tersebut ditetapkan dalam Al-Quran. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizul hakim." Maksudnya, adapun orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan sebagai sisaan daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik. Dalam Islam kita ada hukum hudud. Maksudnya, perkara yang kita buat berdosa,
hukumannya dah ditetapkan. Tetapi hukum hudud ini juga dia bukanlah sebagaimana yang digambarkan oleh masyarakat barat. Kita lihat dulu, jika keadaan mendesak, terlampau miskin, tak ada apa makanan, tak ada apa yang boleh dimakan, jika dia mengambil roti itu untuk dia makan, perlukah kita hukum dia dengan hukuman potong tangan? Tidak. Ya, sebab dia ambil untuk makan dia dalam keadaan darurat. Lain ya? Lain dengan kita mengambil, kita dah senang lenang, dah kaya raya, kita ambil hak orang lain sesuka hati kita. Boleh macam tu? Tak boleh. Jadi bila kamu tahu tak boleh, jadi jangan buat. Jangan biasa mengambil hak orang lain. Ya? Faham anak-anak? Jangan biasa mengambil hak orang lain. Dan kita tahu benda tu adalah berdosa. Juga di sekolah kita diajar supaya tidak menipu. Ya? Sebab seorang penipu pasti suka membuat bohong. Sedangkan pembohong merupakan sifat yang munafik, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Dan berbohong itu adalah salah satu penyebab yang bisa menghantar ke dalam neraka jahanam. Ya? Jangan menipu. Beritahu yang benar walaupun pahit. Jadi perkara-perkara ini biasanya dilakukan oleh anak-anak. Ya, biasa mengambil hak orang lain, biasa menipu, sehingga menjadi amalan. Amalan ini, bila kamu dewasa, kamu akan menyebabkan negara berada dalam keadaan kerugian. Kita lihat ya, negara-negara jiran kita telah pun maju dan jauh meninggalkan kita. Sedangkan kita pada suatu masa dahulu, kita adalah salah satu negara gergasi dalam sektor ekonomi berbanding negara-negara Asia yang lain. Tapi mengapa kita tidak maju, tidak setanding sekarang ni dengan Indonesia? Sebab mereka dah kembali kepada ajaran Al-Quran. Manakala kita hanya sebab kita tidak jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Malah kita berbangga berbuat dosa. Berbangga membuat dosa, tanda fitrah diri telah rosak. Dan ada juga di kalangan kita yang bersimpati kepada mereka yang berbuat dosa. Dah tak tahu dah nak ke mana nak siap kan? Sampai sifat simpati kepada orang yang berlaku membuat dosa menjadikan dia seorang yang tak ada pegangan. Pada kita lah. Dengar anak-anak, kita mesti pilih kawan yang baik, kawan yang membawa kita ke syurga, bukan membawa kita ke neraka. Kawan yang lalang ni, tak payahlah kita buat kawan. Dia dah tak tahu nak membezakan patut ke yang membuat dosa ni diberi hukuman ataupun tidak patut diberi hukuman. Sebab kesian. Kesian sebab tak jadi pada diri dia. Kalau berlaku kepada diri dia, mungkin ubah kot persepsi kesian tu. Ya, sebabnya apa? Baru pertama kali dapat ditangkap. Contoh, jika ada di kalangan kakak kamu, adik perempuan kamu yang diperlakukan tidak baik oleh orang lain, perlukah kamu merasa kesian kepada pelaku tersebut? Oh, kesian, dia baru pertama kali buat. Ya, mencabut
kehormatan kaum wanita. Oh, kita kasihan sebab dia baru pertama kali buat. Boleh ke macam itu? Itu sebabnya orang yang bercakap macam ini, dia tak ada iman dalam dada dia. Balik ke pangkal jalan, buka balik Al-Quran dan ikut apa yang diajar dalam Al-Quran. Tetapkan hati itu berpada-pada. Nak simpati pada benda yang betul ataupun nak simpati pada benda yang tidak betul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Maksudnya, jika dia berkuasa, guna kuasa dia mencegah kemungkaran. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Itu selemah-lemah iman. Kalau tak ada iman, dia menyokong lah, dia simpati lah. Benda yang tak sepatutnya kita rasa bersalah terhadap kemungkaran yang dibuat oleh orang lain. Jadi sentiasa ingat anak-anak, apa yang diajar oleh cikgu-cikgu. Didik kamu ni daripada kecil berakhlak mulia. Bagaimana nak duduk dalam majlis dengan baik. Tak ada nak goyang sana goyang sini. Cikgu dah pesan banyak kali, jika anak yang baik, dia dengar cakap cikgu. Macam ni kan? Baik je, dengar cakap cikgu. Yang tak dengar tu, ada dua telinga tapi tak guna. Cek balik diri. Solat 5 waktu penuh atau tidak? Masih lagi tu. Guru besar bercakap kuat tapi tak sampai dalam hati dia. Yang mana belum khatam Al-Quran. Tengok abang-abang dan kakak-kakak di sini yang dah khatam. Jadikan contoh. Contoh yang baik. Berkawan dengan yang baik. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita pun akan berbau wangi. Kalau kita berkawan dengan siapa? Sambunglah sendiri. Jadi tak ada kitab ataupun ilmu yang lain ataupun apa saja yang terbaik, melainkan panduan kita adalah Al-Quran. Dalam dewan ni juga saya pernah bercakap pada anak-anak, jika kita dah buat salah, jangan teruskan buat salah. Balik ke pangkal jalan. Berhenti daripada sombong. Sombong adalah satu akhlak yang sangat-sangat keji. Sombong adalah sifat, sikap iblis. Jangan sombong. Balik ke pangkal jalan. Mengaku, bertaubat dan berubah. Boleh anak-anak? Boleh. Kepada yang nak meningkat remaja ni, jangan terlampau ikut perasaan. Jika hati rasa sedih, buka Al-Quran dan baca. Dan kepada anak-anak yang telah pun berjaya menghatam Al-Quran, guru besar ingin menasihati, jangan tinggalkan langsung Al-Quran. Yang sebenarnya, jika kita tidak membaca Al-Quran, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya tak nak dengar suara kita. Itulah yang paling malang. Jika kita membaca Al-Quran yang sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala nak dengar suara kita. Siapa yang lebih agung? Yang lebih agung adalah Tuhan yang mencipta kita. Ingat pesan besar.
sampai bila-bila. Hari-hari kena baca Al-Quran. Yang tak boleh membaca disebabkan faktor-faktor yang tertentu, boleh saja berzikir. Ya? Jangan dimasukkan benda-benda yang bukan-bukan dalam fikiran kamu. InsyaAllah, ya, jika kamu berpegang kepada Al-Quran, insyaAllah kamu tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Faham anak-anak ya? Faham anak-anak? Faham anak-anak? Baik. Akhir sekali, ya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua guru, terutamanya panitia agama Islam dan bahasa Arab, ya, yang setiap tahun tidak jemu, ya, mengadakan majlis-majlis seperti ini untuk anak-anak sekolah kebangsaan rapat setia. Jika kamu perhatikan, ya, bagaimana majlis ini disusun dengan baik, ya, walaupun kita baru saja lepas menjalani majlis yang besar untuk semua, tetapi cikgu-cikgu kamu tidak pernah, ya, berasa lelah, tidak pernah berasa letih untuk memberikan kamu yang terbaik. Jadi cikgu hendak kamu semua ucap terima kasih kepada semua guru. Baik, 1, 2, mula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Iza binti Abdul Jalil atas ucapannya sebentar tadi. Majlis akan diteruskan dengan acara penyampaian cenderawasih. Untuk itu, dijemput Tuan Sukan atas untuk menyampaikan cenderawasih. تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Tokoh lelaki disandang oleh Adik Iman Muhammad Irwan bin Hairul Izan وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال Tokoh perempuan disandang oleh Syarifah Nurjamil binti Sari Citra الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة Majelis Guru Besar untuk menyampaikan suka hati kepada Tuan Suan Atas. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab
warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sabtu Najah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي Allahumma sholli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Allahumma sholli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. ربط عيني شوقا
Allahumma